David Richard Berkowitz atau lebih dikenali sebagai Son of Sam ialah seorang pembunuh bersiri di Amerika Syarikat sekitar tahun 1970-an. Kisah David Berkowitz boleh dikatakan agak terkenal, tetapi apa yang membuatkan kisah dia lebih menarik ialah bila dia mengakui pembunuhan yang dilakukan adalah perintah daripada iblis. Iblis yang dimaksudkan itu adalah seekor anjing milik jirannya bernama Sam. David Berkowitz dilahirkan dengan nama Richard David Falco pada 1 Jun 1953 di Brooklyn, New York. Ibunya Betty Broder ialah seorang Yahudi, telah berkahwin dengan seorang lelaki bernama Joseph Kleiman. Setelah 3 tahun berkahwin, mereka dikurniakan seorang anak lelaki, iaitu David. Namun beberapa hari selepas David dilahirkan, ibunya menghantar David ke tempat adopsi, iaitu seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menurut sumber, punca Betty Broder menghantar David ke adopsi ialah kerana Joseph Kleiman, iaitu suaminya, mengugut akan tinggalkan Betty sekiranya dia tidak berbuat sedemikian. Tidak lama selepas itu, pasangan suami isteri iaitu Pearl Bronx dengan Nathan Berkowitz yang juga merupakan pasangan Yahudi telah mengambil David sebagai anak angkat dan juga menjadikan David anak tunggal mereka. Menjadi anak tunggal, David sering dimanjakan sejak kecil oleh pasangan itu. Namun, anak manja ini telah bertukar menjadi anak yang bermasalah. Ini dapat dilihat apabila David sering mencuri barangan dan dia juga suka membuli rakannya yang lain. Walaupun dikatakan agak bijak di sekolah, akan tetapi David hilang minatnya pada pembelajaran dan sering bertindak di luar batas. Ibu dan bapa tiri David juga selalu membawa David untuk melakukan psikoterapi dengan harapan dapat mengubah sikapnya ke arah lebih baik. Ketika usia David menginjak 14 tahun, ibu tirinya Pearl Bronx telah meninggal dunia kerana kanser payudara dan ayah tirinya berkahwin lagi. Kehidupan David selepas itu menjadi porak-peranda kerana hilang tempat untuk bermanja, dan David juga dikatakan amat tidak menyukai isteri baharu ayah tirinya itu. Pada tahun 1971, David yang berusia 17 tahun telah menyertai US Army dan dengan bangganya telah berkhidmat untuk negaranya di Amerika Syarikat dan Korea Selatan. 3 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1974, setelah khidmatnya untuk negara tamat, David seperti hilang arah tuju. Dia kesorangan tanpa kawan dan keluarga. Lalu dia membuat keputusan untuk mencari ibu kandungnya, iaitu Betty Broder, dan ianya membuahkan hasil. Setelah beberapa kali melawat ibu kandungnya itu, iaitu Betty kemudian menjelaskan cerita tentang kelahirannya. Hal ini amat mengganggu pemikiran David setelah mendengar penjelasan mengenai ayah yang tidak dapat menerimanya dan penjelasan mengenai dia dihantar ke adopsi. David merasakan dirinya bagai terbuang. Dengan ini, perhubungan antara David dan ibunya berakhir macam tu sahaja. Kini, David mula merasa amat tertekan, kemurungan dan perasaan yang bercampur bau. Oleh kerana dia merasa amat tertekan, tiada keluarga, tiada kawan, tiada pekerjaan dan tiada kehidupan, David bertindak mahu melepaskan amarahnya dan ketidakpuasan hatinya dengan melakukan jenayah. Dikatakan David amat berkenan dengan perempuan yang mempunyai rambut hitam panjang yang beralun. Ketika perayaan Christmas pada tahun 1975, 2 orang wanita telah cedera parah akibat ditikam oleh David. Salah seorang mangsanya ialah remaja perempuan bernama Michelle Foreman, manakala seorang lagi mangsa tidak dapat dikenal pasti oleh pihak polis.
Dalam kes ini, David terlepas dari tuduhan kerana kekurangan bukti. Pada tanggal 29 Julai 1976, Donald Lauria dan kawannya Jody Valenti sedang berborak dalam kereta pada jam 1.10 pagi. Ketika Donald keluar dari kereta, dia ternampak ada lelaki iaitu David bergegas meluru ke arah mereka. Dan apabila David berada di jarak yang sesuai, dia telah mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan pada Donald. Satu lagi tembakan dilepaskan mengenai paha Jody. Setelah tembakan kali ketiga dia tersasar, David terus melarikan diri. Jody terselamat dari insiden itu, tapi malangnya Donna mati di tempat kejadian. Dikatakan Jody tidak dapat mengecam rupa penyerangnya, mungkin kerana keadaan pada malam itu terlalu gelap. Sekali lagi, David terselamat daripada kelakuannya. 23 Oktober 1976, pasangan Carl De Niro dan Rosemary Keenan sedang berehat di dalam kereta di sekitar area Flushing, Queens. Tiba-tiba cermin kereta mereka berkecai ditembak David dari jarak jauh. Rosemary dengan pantas hidupkan keretanya dan memecut melarikan diri dari serangan itu. Tembakan itu terkena kepala Carl, tetapi Carl berjaya diselamatkan. Cuma terdapat bahagian di tengkoraknya terpaksa digantikan dengan metal plate. Manakala Rosemary pula hanya cedera ringan daripada insiden itu. Setelah disoal siasat, kedua-dua mangsa langsung tidak nampak siapa penyerang mereka. Pendek kata, David lagi sekali terselamat dari jenayahnya. Pada tanggal 27 November 1976, ketika dua sahabat iaitu Donna DeMasi dan Joanne Laminu sedang berborak, seorang lelaki berpakaian tentera menuju ke arah mereka untuk bertanya arah tuju. Belum sempat mereka menjawab, lalu beberapa das tembakan dilepaskan. Donna ditembak di leher, namun kecederaannya dikatakan tidak begitu serius. Malangnya buat Joanne apabila tembakan itu terkena di bahagian belakangnya dan dia disahkan lumpuh daripada paras pinggang ke bawah. Ketika itu Christine dan tunangnya John juga berada di dalam kereta. Tepat jam 12.40 pagi, 3 das peluru menembusi kereta yang dinaiki mereka. John yang dalam keadaan panik ketika itu memecut mencari pertolongan. John hanya cedera ringan manakala tunangnya Christine mati setelah beberapa jam dirawat di hospital kerana dikatakan 2 daripada 3 peluru yang dilepaskan mengenai tubuh mangsa. Apa yang membuatkan David bernasib baik ialah kedua-dua mangsa tidak sempat melihat penyerang mereka kerana terlalu panik melarikan diri. Pada 8 Mac 1977, seorang pelajar Columbia University bernama Virginia telah ditemui mati dengan kepalanya berlubang akibat ditembak. Dikatakan Virginia cuba mempertahankan dirinya menggunakan buku teks, tapi apakan daya, tembakan dilepaskan dan peluru menembusi buku dan terbenam di kepalanya. Dalam sekitar jam 3 pagi, bertempat di area Bronx, 2 remaja bernama Alexander dan Valentina meninggal dunia apabila kedua-duanya ditembak 2 kali oleh David. Berdekatan area di mana Alexander dan Valentina ditembak, polis telah menemui surat dipercayai ditulis oleh David. Dalam surat itu, David telah mendedahkan yang dia ialah anak kepada Sam. Ini adalah sebahagian kandungan yang terdapat dalam surat yang ditulis oleh David. Saya amat kecewa kerana anda menggelarkan saya pembenci wanita. Saya bukan, tapi sayalah raksasa. Sayalah anak kepada Sam. Sam suka minum darah, keluar dan pergi membunuh arahan dari ayah Sam. Saya berbeza dari orang lain. Saya diprogram untuk membunuh. Ayah Sam sudah tua. Dia perlukan darah untuk kekalkan awet mudanya.
sudah banyak kali dia terkena serangan jantung. Saya ialah raksasa, Beelzebub. Saya suka memburu. Saya hidup untuk memburu. Darah untuk ayah. Saya bukan berasal dari bumi. Saya akan kembali, saya akan kembali. Pada waktu itu, ada juga media dan orang ramai yang mempersoalkan tugas polis. Angka kematian akibat perbuatan David kian meningkat, tetapi tiada sebarang bukti, clue jelas atau penangkapan yang dibuat. Sampaikan pembunuh sendiri meninggalkan nota buat mereka. Pada 26 Jun 1977, ketika kedua pasangan ini sedang berborak di dalam kereta, tiba-tiba 3 peluru menembusi kenderaan itu. Sel cedera di lengan kanan, manakala Judy cedera di bahu dan di belakang leher. Kedua-dua mangsa tidak nampak siapa penembak mereka. Pada awal pagi 31 Julai 1977, sedang pasangan itu bercumbu-cumbuan di dalam kereta, seorang lelaki menghampiri kereta itu dan melepaskan 4 das tembakan. Tembakan itu menyebabkan Robert kehilangan satu matanya dan manakala Stacy mati di tempat kejadian. Seorang saksi, Cecilia Davis, mengatakan sebelum serangan Stacy dan Robert berlaku, dia mengatakan ada seorang lelaki berjalan melepasinya sambil memegang pistol setelah lelaki itu parking keretanya di area berdekatan dengan bilik bomba. Setelah Cecilia melaporkan perkara ini, pihak polis telah menyemak semula parking tiket kenderaan yang berada berdekatan dengan area bilik bomba itu pada malam kejadian. Kereta 1970 Ford Galaxy kepunyaan David antara kereta yang ada dalam senarai dan akan disiasat oleh polis. Dipendekkan cerita, pada 10 Ogos 1977, pihak polis telah memerhati dan menyiasat kereta David, dan hasilnya mereka menjumpai senapang, beg penuh dengan peluru dan peta yang menunjukkan lokasi kejadian tembakan. Penangkapan dibuat pada malam itu juga setelah detektif John mengacukan pistolnya ke arah David saat David mahu masuk ke dalam keretanya. Dalam kereta itu juga, polis menemukan sepucuk pistol 44 kaliber Bulldog, revolver yang digunakan selama ini oleh David untuk membunuh. Ketika disoal siasat, David mengatakan anjing jiran dia adalah punca utama akan semua pembunuhan yang dilakukan. David mengatakan anjing itu mahukan darah perempuan muda yang cantik. David juga mendakwa yang badan anjing itu telah didiami oleh jin purba. Setelah dibicarakan di mahkamah, pada 12 Jun 1978, David dijatuhkan hukuman penjara sebanyak 25 tahun. Hukuman yang agak ringan jika dibandingkan dengan jenayah yang dilakukan. Hampir setahun kemudian, iaitu pada Februari 1979, David menarik balik kenyataan berkenaan dengan anjing yang dikatakan dirasuk oleh iblis. Katanya itu semua tipu helahnya. Perbuatan jenayahnya adalah sebab mahu membalas dendam kerana merasakan dunia ini tidak adil baginya.